speechless. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang bahagia berbersih dan berkisah bersama Yayasan Nur Jiwa Datuk Sri Siti Nurhalizah Gamdin, pihak pengurusan yang tangan Siti Niki Hawkins dan Berhad, Siti Nurhalizah Productions dan Yayasan Nur Jiwa, rakan-rakan media yang saya hormati dan saya sayangi, tetamu-tetamu jemputan semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke Majlis Sidang Media Akhbar Konsert Satu Suara Volume 3 Datuk Sri Siti Nurhalizah. Saya Syamira Nazir. Baik, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput Saudara Azam bagi memimpin bacaan doa pertuhan dulu. Jadi saya mempersilakan Saudara Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberkati lagi majlis sidang media konsep Satu Suara pada hari ini, kita akan memulakan dengan umur kitab Al-Fatihah dan juga bacaan doa. Ila hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa 'iyadik min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'aynin wa dhi baghin wa min sharri kulli dhi shar innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jannibna bil 'afiyati was salamah wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Azam atas pimpinan doa tadi. Baik, untuk makluman semua, konsert yang dianjurkan Yayasan Nur Jiwa bersama Siti Nurhalizah Productions dan Berhad ini merupakan kesinambungan daripada konsert Satu Suara yang dilaksanakan pada 2010 dan konsert Satu Suara Volume 2 pada 2015. Dan selepas 8 tahun, konsert Satu Suara Volume 3 bakal dipersembahkan. Di mana, bila? Jadi ini saya mempersilakan the one and only Datuk Sri Siti Nurhalizah Gamdin untuk memberikan ucapan. Silakan Tok Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih kepada semua yang telah hadir di majlis dan akhbar konsert Satu Suara Volume 3 dan juga kepada semua yang sedang menonton secara live di TikTok, Instagram dan juga di platform yang lain juga. Sebelum saya meneruskan ucapan saya di sidang akhbar ini, saya tahu ya, sebenarnya ramai yang menanti dan berteka-teki siapakah jemaah dua lagi artis yang bakal menjayakan konsert ini. Dah boleh agak tak? Boleh agak tak? Tunggu dulu. Tunggu. Saya bagi hint. Okey? Anda boleh teka selepas ini. Tanpa melengahkan waktu, izinkan saya nak mengundang, tapi saya perkenalkan artis yang pertama ini, seorang artis legenda, sudah lebih 40 tahun di dalam industri muzik. Seorang vokalis, sebuah kumpulan muzik sebelum muncul solo. Dah boleh teka? Bukan. Mempunyai suara yang lunak dan lagu-lagu yang hebat. Ada yang dapat teka? Sultan Taufik. Salah. Bukan. Macam mana? Bukan kelompok muda
sikit lagu dia. Ya? Dulu baru nyanyi. Allah. Seronok kita main teki dia. Okey, lagu dia. Ya, betul. Jadi saya ingin menjemput ke hadapan iaitu Abang JJ untuk bersama dengan kita. Puas sekali bawa buka. Dia betul tadi. Ada yang kata JJ. Lagu daripada kumpulan Carefree. Kemudian muncul solo pula. Kita sedia maklum banyak lagu-lagu yang hebat daripada kumpulan Carefree ni kan. So, saya sangat-sangat gembira kerana Abang JJ sudi menerima undangan saya. Dan setelah lama kita tak lihat beliau membuat persembahan di Malaysia kan. Mungkin di Singapura banyak ataupun saya tak kurang mungkin. Okey, alhamdulillah. Tepukan berani untuk Abang JJ. Jom, sekarang kita duduk ha. Ikut Mark. Okey, seorang lagi kena bagi hint juga. Seorang artis yang muncul dalam industri era 2000-an. Suaranya memang tak boleh kita pertikaikan lagi. Suara hebat. Orangnya kecil tapi bakatnya luar biasa hebat. Dan beliau, saya boleh tambah lagi. Beliau, saya lihat dia mula-mula perform di atas pentas hiburan. Masa tu dia masih sekolah lagi. Memang kecil-kecil dia dah ikut dah banyak persembahan kebudayaan, persembahan yang melibatkan persembahan yang sampai ke luar negara. Boleh ke? Tidur lagi Zah. Oh, itu bukan. Alright. Boleh ke tidak? Ini susah ya? Cuba dekat sabar. Okey, saya nyanyi ya. Biar rasa ini berhati biar kepada Ernie Zakri. Ini favorite Hafiyah. Alhamdulillah. Sekarang dah terjawablah siapa gerangan dua artis Kosovo yang bersama dengan saya di hadapan anda, iaitu Abang JJ dan juga Ernie Zakri, para hadirin dan semua yang menonton di media sosial saya. Sekarang boleh fikir dah apa lagu yang akan kita sampaikan ya. Baiklah, boleh saya sambung semula ucapan saya? Okay. Yang saya hormati rakan-rakan wartawan, media cetak, media elektronik dan juga influencer yang ada bersama kita pada hari ini. Terima kasih sudi hadir. Pihak pengurusan kebintangan saya Sidiki Holdings, Setiausaha Productions dan juga Yayasan Nurjiwa. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sidang media konsert Satu Suara Volume 3 sekaligus melancarkan konsert ini. Konsert ini dijayakan oleh Yayasan Nurjiwa dan juga SNP, Setiausaha Production, dan kesinambungan konsert Satu Suara pada tahun 2010 serta konsert Satu Suara Volume 2 pada tahun 2015. Pada tahun ini insya-Allah pada 13 Mei pula bertempat di Megastar Arena, Sungai Wang Plaza. Konsert Satu Suara Volume 3 akan diadakan sekitar pukul 8.30 malam. Ini adalah tempat satu venue konsert yang baru ya. Baru saja dibuka dan dengan cerita memang dah full house. Dan alhamdulillah kami dapat slot untuk bulan Mei nanti. Mungkin ada yang ingat kembali, saya nak flashback saya punya konsert Satu Suara yang pertama, iaitu melibatkan Aizat, Faizal Tahir dan juga saya sendiri. Ya, dan bersama dengan Dato' Rahmi Sarif dan juga Heti Kusminam, Ibu Heti Kusminam adalah konsert Satu Suara Volume 2.
Kali ini saya bersama-sama Abang JJ dan Amy Zafri. Saya percaya dan yakin dengan mereka saya dapat membayangkan persembahan kami akan menjadi satu persembahan yang akan diminati oleh para penonton yang datang. Di Megastar Arena ada menyediakan ruang bagi 12 penonton yang berkerusi roda. Jadi Alhamdulillah, sebab sebelum ini pun ramai juga peminat saya yang bertanya tentang mereka yang kurang baik untuk datang macam mana. So Alhamdulillah kita diberitahu 12 penonton berkerusi roda akan disediakan tempat untuk menonton. Kesempatan ini juga saya mengajak orang ramai dan peminat kami bertiga untuk hadir ke konsert ini. Tiketnya juga dijual di myticket.asia. Juga hadir pada hari ini bos myticket.asia. Terima kasih banyak kerana dah bekerjasama bersama dengan saya semasa konsert Yayasan Jiwa baru ini last year sebenarnya. Jangan lupa ya untuk dapatkan tiket kerana kehadiran anda bukan saja berhibur, tapi sebenarnya untuk menyumbang kepada Yayasan Jiwa bagi menjayakan pelbagai pekerjaan, pelbagai kerja amal dan juga kebajikan. Pada November lalu, saya menjayakan persembahan Music of the Soul bagi tujuan yang sama dan Alhamdulillah setiap apa yang anda korbankan dan laburkan untuk membeli tiket sudah pun kami Yayasan Jiwa salurkan pada mereka yang memerlukan. Saya ingin menyentuh sedikitnya mengenai Yayasan Jiwa. Secara ringkasnya adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh saya bersama dengan suami selepas saja kami berkahwin pada tahun 2006. Sehingga kini kami masih aktif melakukan kerja amal, kemanusiaan dan juga turut menubuhkan sekolah kanak-kanak yang bernama Afwa Al-Afiyah di Gaza, Palestin. InsyaAllah saya dan juga suami berharap agar kita lakukan semua ini untuk tujuan kebaikan. Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran dan mendapat keberkatan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang JJ dan juga Ernie yang sudi menerima undangan saya untuk muncul dalam konser ini nanti. Ramai ditanya siapakah yang akan mengiringi persembahan saya. Ada lihat pun insan tersebut yang saya panggil sifu saya, iaitu Aubrey Suito, ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Aubrey, sentiasa menemani saya daripada dulu. The first concert sampai ke sekarang, Aubrey Suito berada melihat perkembangan saya, prestasi saya, lubang itu dia juga. Tapi Aubrey, ini adalah momen yang paling hebat dalam diri saya dan kerjaya sesuai seorang anak seni ya. Menghiburkan setiap peminat saya, tak kira agama bangsa dan maupun kedudukan mereka ya. Dan Alhamdulillah, saya harap kita berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk para penonton nanti. Memandangkan selepas ini kita akan menjalani ibadah puasa. So insyaAllah saya rasa banyak ruang dan peluang untuk saya duduk berbincang nanti bersama Abang JJ dan juga Eddie mengenai konsep persembahan. Terima kasih kepada seluruh kami yang hadir di Australia, kepada tetamu yang hadir, terima kasih kepada yang menonton di TikTok dan juga Instagram, terima kasih. Dan saya mengakhiri ucapan saya yang mengucapkan selamat menyambut tiba Ramadan. Maafkan jika ada saya buat silap selama ini, saya sengaja atau tidak. Semoga Ramadan kali ini memberi keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan yang diberikan tadi. Okey, nak dah terjawab dah siapa rupanya insan sebalik yang paling penting kan. Rupanya kita ada Abang JJ dan juga Ernie Zafri. Okey. Baik, sementara tu sebentar lagi kita akan adakan sesi question and answer. Tapi Mira pun ingin menjemput pengarah muzik yang cukup terkenal, iaitu saudara Aubrey Suito untuk terus serta bersama dengan kami berada di atas pentas. Silakan. Okey. Jadi Aubrey dah
Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan media, wartawan. Sebenarnya saya terkejut bila saya dapat panggilan daripada Tuan Rozi yang menyatakan dan menawarkan saya untuk buat persembahan bersama Ratu Pop Ratu Siti Nurhaliza. Saya macam di luar mimpi. Memang saya tak sangka yang panggilan itu satu panggilan yang begitu menyenangkan. Sebelum ini saya tak pernah mendapat tawaran yang sebesar ini. Jadi saya amat terharu, saya amat bagaikan putih honored lah. Dan bahasa Melayu honored tu kan? Oh yeah, I'm really honored. Serious saya cakap. Because dalam khazanah kerja saya bermula pada tahun 79, saya rasa ada yang belum lahir sebelum. I started in 1979 as a recording artist. Kalau anda ingat, saya bersama dengan kumpulan Kefi. Saya adalah di antara penyanyi dalam kumpulan itu. Kefi ada 3 penyanyi, dan at the same time saya adalah juga seorang pemain bass dalam kumpulan Kefi. Jadi saya buat 2 kerja lah dalam band tu, tapi gaji satu je. Saya amat bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada saya selama ini. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih lah, jutaan terima kasih kepada pihak insan yang amat saya sayangi, saya hormati, Datuk Siti Nurhaliza, juga kepada suami Datuk Siti, Datuk K, dan juga kepada kumpulan Siti Nurhaliza Production. Dan honestly saya amat berbangga, because dengan kerja-kerja amal yang disebut itu, it's not easy. Dan saya rasa satu penghargaan yang besar buat saya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan konsert ni dapat dijalankan dengan baik, dengan sempurna, dan of course kita inginkan kejayaan. Hopefully malam tu ramai peminat yang akan hadir. Oleh kerana selain kita berhibur, kita beramal. It's a big thing. So, bagaimana teruskan? Saya baru balik pada Norway, Oslo. Okay? Menantu saya, anak saya, cucu saya kat sana, mereka di sana. Dan sepanjang sebulan saya di sana, melalui pandemik, isteri dan anak-anak. The moral of the story saya nak ceritakan ini adalah, sewaktu saya di sana, saya diserang oleh virus COVID, virus batuk yang selama sebulan. Okay? And then sistem medical kat sana lain, dia tak dibenarkan, kita tak dibenarkan untuk mengambil antibiotik. Jadi hanya diberi, kita boleh beli ubat batuk, that's it. Itu yang sebabnya lama batuk tu. Okay? Then saya balik, saya ditugaskan, saya ada show lah, pre-shows. Dan ada satu, the first one, setelah saya balik, saya tanya semua the first time
Oleh kerana batuk ini dia efek kita punya throat, bukan setakat batuk. Walaupun batuk dah baik, dia ada satu orang panggil phlegm ni, doktor saya tetap punya phlegm ni, phlegm dah. Okey, sedang kita buat masa ni bisa ubat. Nak hit high pitch macam dulu buat sementara ni susah. It's a problem. Okay, I was down. Saya betul-betul down. Like I said, saya tak pernah seumur hidup saya, sepanjang kerjaya saya tak pernah dapat bagi teruk dan sakit. Tak. Kemudian saya diberitahu yang Datuk Siti pun Datuk Siti pun kena. Saya tak tahu sama ke, lebih kurang ke. Datuk Nasir pun kena. Ramlah harap saya jumpa waktu rekaman pun kena. Dan doktor nyatakan yang virus batuk ni, virus tekak ni, dia bukan tiap-tiap tahun dia datang. Dia akan datang sekali sekala. So hopefully insyaAllah benda ni akan ada. Kita dah jumpa Dr. Obed, and hopefully by 13th May saya fit lah, insyaAllah. Oleh kerana kita ni macam pemain bola juga, fitness kita penting. Benar kan? Jadi saya harap you all semua datang, kita berjumpa lagi, ya, dan kita berhibur dengan lagu-lagu yang sedap. Okey? Benar mana tu lagu-lagu yang sedap? Pasal apa kami ni dapat rezeki dengan lagu-lagu yang sedap. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Thank you, Abang JJ. Studio covering for you. Semoga diberi kesembuhan, kan? Amin, amin. Okey, seterusnya kita bersama dengan penonton suara yang cukup popular dengan lagunya Korban Ku Bersuara. Banyak lagi lah, Aku Cinta. Ada lagi kita bersama dengan Eddie Zakir. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana hadir pada misi hari ini. Saya sebenarnya nervous, to be honest, bila dari semalam sebenarnya susah nak tidur lah, sebab excited, terharu, dia terlalu banyak perasaan yang saya pun sendiri tak boleh nak proses. Apa yang saya boleh buat adalah saya berborak sepanjang malam dengan suami saya. Betul ke? Kan? Masih tak percaya. Betul. Saya masih baru, sangat-sangat baru, dan bila di approach oleh pihak kopi, Masya Allah, perasaan sangat-sangat teruja, sedih pun ada, kan. Dan dapat tahu juga saya bersama dengan agenda dengan tadi dan kami 76, Masya Allah. Saya sangat-sangat berbesar. Orang putih kata I'm so honoured bersama dengan mereka, Insya Allah, di satu pentas nanti. Dapat tahu juga dengan my favourite music director saya, Mr. Aubrey, yang saya sangat-sangat kagumi. Alhamdulillah, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Siti Nurhaliza Production dan juga Yayasan Jiwa kerana sudi menjadikan saya dalam satu memori yang bakal tercipta, memori indah, insyaAllah. Dan doakanlah agar perjalanan kami dipermudahkan, perancangan lagu-lagu kami, konsep yang akan kami tampilkan, insyaAllah. Dan doakan juga kesihatan kami. Tak ada apa yang nak saya katakan, hanyalah perasaan gembira dan bersyukur. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa nanti pada 13 Mei, insyaAllah. Terima kasih. Mesti penonton sekarang yang sedang mengikuti secara live di Instagram maupun TikTok ataupun Facebook, tak sabar nak dengar ini punya nak dengar mana kan ini punya
ucap. So I'm going to keep it very short. Tapi bila saya diberitahu yang satu suara akan kena muncul semula, and then surprise dapat khabar artis besides my boss that kita kerja bersama, tapi the two other names were JJ and Zakri. I memang excited gila lah. Excited gila. You can ask my wife, I was like, what? You know, both of them I consider my friends. You know, so it's always a great thing to work with friends. You know, and just to give you trivia sedikit, Abang JJ ni adalah orang insan yang pertama bagi saya buat session dalam Malay music. You know, so I'm so glad to be on stage with you today. Yeah. And of course, early kita baru we did a concert together, so I know how great she is. Okay, and what can we say about this woman? She's done everything, she's won everything. So in English, I'm honored too. Masih. I'm honored. Itu perkataan hari ni hashtag untuk konsert Satu Suara. Baik, sedikit dari ikut menjadi sedikit tambahan dari ikut juga. Baik, saya nak alukan keadaan suami saya, Datuk Sri Khadir, dah sampai pun. Dia kat depan tak mau dekat belakang, tak apalah nak. Okey, dan juga rakan media yang ada baru sampai, terima kasih semua. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk saya. Sebab di bawah satu jenama, satu suara yang saya bawa dulu, akhirnya kita ada Satu Suara volume 3 yang mana melibatkan artis yang saya hormati, macam Abang JJ mewakili tahun 70-an. Maknanya Abang JJ mula je, saya baru lahir. Sebab JJ mula tahun 79 kan. Masa tu mak saya baru melahirkan saya. Tu dia. Dan Alhamdulillah dengan anak seni yang semakin hebat melakarkan nama Aini Zakri, saya pun minat. Saya dan juga suami, kita tengok dia masa saya cakap tadi kan, masa dia sekolah lagi kot, ikut kebudayaan dan sebagainya. Suami saya kata, suara budak ni macam Emilia Contessa. Lekir dulu cakap, budak ni kecil tapi suara dia macam Emilia Contessa. Siapa ni? Dia cakap, ini Emilia Zakri, anak saudara Zena Sentu. Macam tu lah kan, gosip kan dengan suami. So tak sangka, dan Alhamdulillah kita tak sangka, memang dah sangka pun dia ni mencipta nama dan terus bersinar dalam industri. Dan saya rasa beliau adalah anak seni yang yang akan menjadi evergreen sampai bila-bila. Ya, salah seorang yang saya lihat di hadapan mata saya. Dan kerana itu saya sukakan kolaborasi ini. Dia nampak macam matching. Dan dia akan dengan gabungan lagu-lagu yang macam Abang JJ cakap, lagu yang sedap. Ya, kami bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada komposer-komposer yang telah beri kami lagu yang bagus-bagus, yang sedap untuk didengar dan boleh nyanyi bersama-sama. Itu yang penting kan. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat dengan lagu-lagu yang ada ni, insya-Allah. Saya juga nak beritahu tadi bahawa tiket sebenarnya dah dijual ya pada pukul 6 petang ni. Pukul 6 petang ni di myticket.asia. myticket.asia, betul? Betul, bos kata betul. So pukul 6 petang ni dah boleh beli kepada mereka yang nak cepat-cepat dapatkan seat yang best. Fan saya, fan Ernie dan juga fan Abang JJ, jom kita beli pada pukul 6 petang ni, bermula 6 petang. Dan saya harap ia adalah satu kenangan dan persembahan yang akan kami berikan yang terbaik. Tinggal doakan saja kesihatan kami, insya-Allah. Sama betul Abang JJ kata, kita ni artis yang kita punya aset adalah vokal. Kalau apa-apa berlaku, memang akan membuatkan kita sedang sungguh. Dan Alhamdulillah saya pun dah semakin recovery juga.
Dan insya-Allah saya rasa kita akan cuba menjaga sebaiknya aset yang kita ada, kan? Vokal ni kurniaan Allah. Tapi kalau Allah nak jadikan kita sakit pun kita terima, sebab ini juga daripadanya. Cuma insya-Allah kita akan jaga menjelang 13 Mei nanti persembahan kami bertiga di bawah pimpinan Music Aubrey Suito, insya-Allah. Terima kasih. Menjelang 13 Mei nanti, jangan lupa tarikh dan macam mana Putri dah kata tadi, tiket sudah boleh dijual pada hari ini jam 6 petang di www.myticket.asia. Boleh dapatkan. Saya terus kejap lagi. Kejap lagi terus lock seat. Okey, baik. Lagi sekali terima kasih kepada Abang JJ, Eri Safi, Dato' Sri Hamza dan juga Mr. Aubrey Suito. Tapi kepada para media, kita pun nak membuka ruang untuk sesi soal jawab sekarang. Kepada rakan media yang saya hormati, ini kira ingatkan sedikit reminder soalan yang telah berkenaan dengan pelancaran konseri Indo dan notification. Dan soalan nakal. Okey. Jadi silakan. Baik, silakan tekan nama dan aplikasi. Mungkin adakah lagu-lagu yang akan saya nyanyikan dan juga DJ ni merasakan bahagia. Bagus soalan ni. Okey, betul. Okey, pertama apa yang saya gambarkan untuk persembahan sebelum memilih artis. Okey, seperti yang saya dah ceritakan sebelum ni, kita dah ada konsep yang pertama tu macam rockstar kan, Aizat dan juga Mirza Kadim. Yang kedua, saya dah start gabungkan legenda dan bersama dengan saya. Kali ni saya rasa saya nak ikut era yang mana artis-artis hebat ini muncul di era mereka. So kerana itu saya bermula dengan 70-an lah. Sebab 70-an ni masa tu lagu-lagu seperti Kumpulan Carefree ni memang meletup lah. Jadi saya era ni memang tak sentiasa dalam fikiran saya lah. Sorry, kalau dipilih untuk digabungkan dalam satu suara, salah satu nama memang dah ada dalam list adalah Ernie Zakri. Sebab sebenarnya saya pun teringin nak kerja sama dengan dia untuk satu persembahan kan. So yang seterusnya macam mana Kak Lucy, macam mana kita fikir macam kepala juga lawan JJ. Sebab nak lagu yang orang suka kan, orang datang pun bukan sebab artis itu mesti popular tak. Artis itu legend, yes, the legend dia masih aktif, tapi dia mesti ada lagu yang orang boleh nyanyi bersama-sama, pilihan yang banyak kan. Saya rasa lagu Abang JJ ni antara yang evergreen dan kita nyanyi sampai anak-anak muda sekarang pun tetap akan nyanyi sekali. So Abang JJ akhirnya saya fikir Kak Z, Abang JJ. Lepas tu Kak Z pun macam yes. Dia pun macam yes. Okay, seronok dia sebab saya pun sangat menghormati Abang JJ, anak seni yang lama dalam seni dan terus relevan sampai sekarang ni. Cuma dah lama tak nampak Abang JJ perform. Jadi ini mungkin comeback yang ramai peminat lagu-lagu Abang JJ akan menantikan konsert ini, insya-Allah. Angkat kedua dan juga soalan yang kedua tu tentang dalam bulan Syawal saya akan fikirkan, mungkin saya akan consider juga lagu Melayu kan? Best. Thank you Bobo, idea yang berlas, insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Diku daripada Okey, saya senang tanya. Memandangkan jenama konsert Satu Suara ni adalah yang ketiga kan? Yeah. So, adakah kutipan nanti akan
disalurkan ke mana-mana badan ke atau bagaimana? Okey, pertama memang kutipan daripada jualan tiket disalurkan kepada Yayasan Jiwa Kebayan. Apa yang tanya? Okey. Sekejap So sweet. Okey, kutipan macam sebelum persembahan yang sebelum ini, Music of the Soul, kutipan disalurkan kepada Yayasan Jiwa untuk kami meneruskan lagi kerja-kerja amal untuk rakyat Malaysia yang mana terjejas dengan banjir, dengan masalah COVID, dan juga disalurkan untuk anak-anak sekolah di Gaza yang saya hubungkan bersama dengan suami. Yang kita salurkan ke tabung Yayasan Jiwa. Ada lagi soalan lain? Boleh ajukan dari media brand. Okey, silakan. Assalamualaikum. Salam. Soalan pertama, kenapa bila tarikh 13 Mei adakah ada kaitannya untuk perpaduan kabut? Yang kedua, kapasiti dewan tu berapa? Baik. Masih Ia tidak ada kena-mengena dengan sejarah-sejarah yang telah pun berlaku ataupun tidak ada kena-mengena dengan segala politik yang ada. Ia adalah satu tarikh yang terpilih di mana venue pun available untuk saya membuat persembahan di situ, dan saya diberitahu dewan tersebut satu dewan yang terkini dan bagus. So saya naklah experience tu jadi antara yang awal untuk menggunakan Mega Star Arena di Sungai Wang Plaza. Baguslah sebab di Malaysia ni ada dewan-dewan yang sangat teknologi tinggi ke ataupun yang sesuai untuk satu persembahan besar. Saya kalau tak salah dia boleh memuatkan seramai 3,000 lebih penonton. InsyaAllah dengan 3,000 lebih penonton tu, saya harap peminat saya jangan lambat-lambat lah, kan? Sebab peminat RD pun ada, Abang JJ pun ada. So kita boleh tengok yang hadir tu nanti daripada 70-an punya peminat, 90-an, 80-an sampai 2,000-an. InsyaAllah semoga mendapat sambutan yang luar biasa juga. Okey, memandangkan tempat tu akan buka pada Mei ni. So Betul. bagaimana boleh ada keyakinan untuk pilih, memandangkan macam sebelum ni ZKL ada saja nama yang banyak cawangannya dan dah ketahui macam Mega Arena Star ni, macam mana bagi dia yakin? Okey, saya dah menghantar ejen. Saya dah hantar dan diberitahu oleh saya punya tim apa kelebihan dewan tersebut dan apa yang membuatkan saya memilih dewan tersebut. So alhamdulillah, setelah staff saya, Cik Alud Aiman pergi untuk berjumpa dengan management tu, mereka membuatkan saya terpanggil untuk memilih. Kalau untuk kawan anda semua, sebelum saya masuk untuk book saya punya persembahan ni, sebenarnya dia orang dah fully book dengan persembahan yang artis luar negara dan juga artis India. Mungkin saya pun kena buat konsert India sendiri. Untuk lokal Datuk emphasis. Lokal saya pun ada. Ada juga lokal lain, tapi konsep dia berbeza lah. So kita tengoklah macam mana. Penting juga kan kita try. Silakan Kak Omar. Assalamualaikum Sultan. Soalan saya, konsert satu suara kedua disokkan lebih kurang 8 tahun lalu. Dua legenda situ dalam pemilihan untuk baru 3 ini juga, walaupun Datuk didirikan sebagai satu era yang dipilih. JJ dan MP juga adalah legend dalam era masa
okey, lagu-lagu saya rasa bila kata lagu hits dan penyanyi asal yang menyanyikan tu, dia adalah tarikan yang luar biasa. Daripada ialah orang yang cover orang tak kenal artis sebenar yang menyampaikan lagu tersebut. Alhamdulillah lagu-lagu tu kita masih belum duduk berbincang kan. Saya nak pastikan persembahan itu nanti akan menjadi satu persembahan yang orang ingat. Sebab bagi saya, setiap konsert yang saya buat, saya suka orang akan rasa tak puas, nak datang lagi lah, apa lagi sini yang buat lepas ni. Dan konsert yang kolaborasi dan duet kedua itu adalah saya rasa orang lihat akan ada juga lah. Kolaborasi bersama trio, duet, itu adalah pelengkap bagi persembahan konsert kami. Lagu solo pun ada, ya, masing-masing menyatakan lagu hits. Itulah, kami pun masih belum berbincang. Nanti insyaAllah kita akan gunakan kesempatan yang ada nanti. Dan tadi soalan yang kedua kan? Dua malam. InsyaAllah kalau sambutan dapat pun kalau 2 malam. Jadi kalau sambutannya melebihi daripada apa yang kita cantumkan, saya akan duduk berbincang dengan pihak hall tersebut kalau kita boleh buatkan satu malam lagi. So insyaAllah. Mungkin Randy nak cakap sikit tentang lagu ke dengan Abang JJ kan? Si saya je. Bukan mic ke? Ya, tapi juga kami sebenarnya insyaAllah selepas ini kita akan ada discussion tentang lagu dan konsert, dan akan penting sekali bila mana kami berikan slot untuk solo kami, ada duet dan trio. Saya teruja sebenarnya bila dapatkan insyaAllah saya akan berbuat bersama dengan Topi dan juga JJ. Adalah dalam fikiran di berangan-angan dan nak berdoa apa, tapi semua harus di-discuss terlebih dahulu. Setuju, insyaAllah kita beritahu. Jadi lah. Saya berpendapat dengan ini. InsyaAllah kami boleh dikatakan banyak lagu lah, lagu solo dan lagu duet, InsyaAllah. Dan bab lagu itu, tajuk lagu apa kami berbincang ni. Macam lagu seperti cakap tadi, InsyaAllah dalam sepanjang bulan Ramadan, bulan puasa nanti, InsyaAllah kami akan sepakat memilih lagu-lagu yang akan disebutkan. And of course, saya pun lupa nak mention tadi, saya begitu honoured lah dapat bersama dengan Cik Robi Surito, rakan lama saya sejak tahun 80s, awal 80-an. Jadi petang ni selain daripada PC, kita bercakap tentang benda-benda yang antik, pasal kita cakap pasal tahun, saya kenal saudara Obi, Cik Obi ni dah lama. Waktu beliau masih remaja, sebelum beliau ke Amerika, belajar di sana, dapat ijazah di Berkeley, College di Berkeley, dan at the same time kami pernah satu band. Nak tahu band apa? Kami adalah bekas kumpulan Revolvers. Freddy Fernandez. Perpisahan itu, kumpulan Revolvers. Sebelum saya join Cafe, saya adalah salah seorang ahli kumpulan Revolvers, penyanyi pemain bass. Tapi saya join Cafe oleh kerana Cafe full-time waktu itu. Revolvers part-time, band anak orang kaya. And then most of them are
graduates, you know, Universiti Maya punya graduates, pegawai tinggi. Jadi muzik ini waktu tu bagi orang, ya boleh dikatakan hobi ataupun second choice lah. Pasal mereka dah ada kerja yang bagus, pegawai tinggi. Jadi masa casting offer saya terus ambil peluang tu. Boleh kata saya nak spend masa. Okay? Jadi kita ingat yang saya dengan Encik Obri, saudara Obri, saudara Obri, kami pernah bersama dengan satu band. Dia main keyboard, saya main bass. We're in the same band, old friends. Okay, kita kata union. Jadi bab-bab ni ramai yang tak tahu. Pasal ramai yang tak tanya lah. Jadi sedikit informasi saya beritahu lah. So it's not a surprise. Dan saya teruja, you know, because this guy is very good for the set. Awesome. Antara pemuzik yang terbaik di Malaysia. Yes. Top 10. Kelas A, you know. Saya bukan pergi lebih-lebih lah. Saya tak dapat apa pun, you know. Tapi it's an honest punya statement yang saya buat, you know. Jadi you all kena ingat, you know, because music nyanyi dia combine together. Kalau tidak akan, lagu itu tak akan jadi silap. Kena ingat, it's not only the song, it's everything, you know. The music, penyanyi akan jadi hebat kalau dapat musik yang hebat. Yes, I tell you, proven. So hopefully kita dapat berjumpa 13 Mei. Dan saya ingin tahu juga yang mungkin kita terlepas pandang, 13 Mei adalah juga Hari Ibu. Betul tak? Ya. Pandai? Saya baru tahu yang 13 Mei adalah Hari Ibu. Boleh bawa ibu nanti sekali sama-sama meraihkan. Yes, the kind of thing. Dan kita akan bincang, kita akan compile satu pendapat tadi yang satu ingatan tadi yang Syawal, bulan Syawal. Jadi sebenarnya masih kaya, you know. Before this pun sepanjang tahun kami berkarya, bekerja daripada first week lah actually, selepas minggu kita beraya dan start kita bekerja dalam bulan Syawal, you know. Kita akan dari bulan beraya sampailah ke hari raya Syawal. So we might be doing lagu-lagu raya. Saya ada juga lagu raya yang boleh dikatakan okey lah, hari raya bahagia. Lembang ketupat semua telah terhidang. Dan of course lagi sikit ada lagu raya yang hebat dan banyak, you know, lagu-lagu arwah pakar, jadi mungkin kita akan bincang, kemungkinan kita akan buat lagu baik tak? Sekarang mungkin kita akan bincang dan kita akan buat keputusan. Bukan konsep yang akan dipegang nanti akan tengok masa yang bersesuaian. Correct, ya. Kalau betul-betul jatuh pada Hari Ibu, why not kita menyanyi lagu yang bertemakan ibu, you know. Oh ibu, banyak pilihan. Mesti dah datang lah. Sebab kita dah bagi banyak ni. Banyak. Dan malam tu kalau semua ni jadi insyaAllah variety sih, dengan pop, lagu raya, lagu yang bertemakan Hari Ibu. With due respect, insyaAllah. Okey, so maksudnya memang kena dapatkan tiket juga. Dengan lepaskan peluang ni, ini bukan berlaku selalu-selalu. Yes, siapa nak meraihkan ibu, you know, you want to give a present to your mom, boleh juga, the same bawa ibu. Bawa ibu sekali. Ibu sekali, you know. Satu keluarga sesuai untuk tontonan satu keluarga.
Alright, terima kasih Abang JJ. Ada lagi sebarang persoalan dari pihak media ataupun influencer TikTok yang lain bersama-sama atau rakan-rakan media lain? Ada? Okey, ada. Silakan. Boleh. Ada satu soalan dari influencer kita. Ini pencerahan influencer ni. Assalamualaikum. Saya Gali. Kita kalau sama untuk ikan kita tak ada spesial. Tolong ya, promote ya. Masya-Allah. Kalau macam saya pun nak cuba. InsyaAllah. Alright, okay. Ada sebarang persoalan lain yang diajukan? Indra rasa untuk sakit gigi Okey, bobol jelas. Bobol silakan. Ada mengirim ke slide mereka mana? Itu terpulang sebab seperti yang dikatakan tadi, kita boleh discuss apakah lagu yang so biasa kita dengar apa lagu, what kind of songs we do it, and then we develop the line up. So tapi line up dia mungkin quite semi-big lah. I think. Sebab kita kena tentukan konsep dulu. Okey, bila ada konsep tu barulah saya dan Aubrey akan sama kita nak buat style big band ke, style macam mini orchestra ke, ataupun persembahan yang ikut kepada keperluan lagu dan konsep yang kita nak. So, kena kita sama-sama lah bagaimana nanti. Alright, Amira sendiri ni dah selesai sesi question answer dari semua pengawal media. Jadi kita nak minta Abang JJ, Amy Safi dan Kak Siti Aiza dan juga Mr. Audrey untuk sama-sama berdiri terlebih dahulu atas kertas kalau kita nak ada sedikit hadiah ataupun pemberian bantuan terima kasih bermula dari Dr. Siti Nurhaliza. Indonesia Alright, sambil-sambil tu untuk semua pengamal media kita ada sediakan refreshment juga dekat belakang. Jadi nanti
selepas selesai sesi bergambar, dijemput semua rakan-rakan media untuk ambil refreshment di belakang dan boleh duduk di meja di belakang dewan. Senyum. Alright. Boleh juga rakan-rakan media yang nak mengambil refreshment belakang, boleh, tak ada masalah, dijemput dan boleh terus makan juga di meja yang telah disediakan. Okey, ada lagi ya? Okey, boleh ke depan. Okey, baik, dijemput, silakan Abang JJ, Abang Zabri,